Hi, what up guys? Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, macam biasa kita buat live story. Tadi ada berlaku sedikit kesukaran sebabkan something happen lah dengan internet. Saya tak tahu kenapa lately ni internet saya ada masalah sikit. So bila saya call saya punya service provider, it says that saya dah makan semua sekali dia punya kuota, which is saya rasa macam so not very happy. Jadi apa saya nak buat, lepas ni saya nak tukar, kita bertukar kepada operator lain macam. So saya punya cerita kat sini, if let's say kalau kata you are not happy with something, especially benda yang something yang dispensable, tukar je, tukar sahajalah. Bukan sebab apa, sebab kan dia things yang saya perlu buat live ni hari-hari, tak kisah tempat. Macam saya buat dekat saya punya rumah, berangkap office ni, so boleh lah kan saya buat situ, sebabkan saya I have a 100 meg punya internet. Itu pun sometimes ada masalah juga dengan coverage, sebabkan saya duduk kat kawasan yang agak jauh. Hai Badrul Johari, saya tegur sikit siapa dekat sini. Hai Syazwatul. Hai Raili Nordin. Hai siapa, Syadia. Apa khabar Maskar Tomito. Hai, apa khabar Ayan Zai. Siapa lagi, saya suka betul-betul orang kat sini. Siapa dekat sini? Hai Bala Murugan. Hai Miza KMS. Hai Ezlin Izati. Hai Suziati Akmal. Siapa lagi dekat sini? Alright. Okay, seperti biasa kita akan buat, saya akan buat, well, honestly speaking, sebelum saya go any further, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syah. Kepakaran saya ialah membantu mereka yang ada rasa rendah diri, rasa tersisih dan rasa terhina disebabkan berat badan yang berlebihan. So you can call me as slimming expert. So alhamdulillah saya telah membantu quite a number of people juga untuk turunkan berat badan, dan saya nak reaching out to more people yang dekat luar sana supaya lebih ramai lagi orang akan dapat dibantu lah. Alright, saya juga secret saya tak letak lagi saya punya WhatsApp link, kejap lagi saya akan letak. So sesiapa yang interested nak tahu how much calorie yang dia perlukan, saya akan tolong kirakan, dan bila saya dah tolong kirakan, saya akan bagi ebook secara percuma dan saya akan bagi free consultation. Cumanya for the next few days ni saya agak busy sikit sebab saya ada training, saya ada kursus. Tadi pun Kak Lisa, sorry saya tak dapat nak buat live tadi sebabkan saya punya phone bermasalah pula. Saya dapat balik rumah ni baru dapat buat live. Nanti insya-Allah saya akan saya akan ganti balik plan yang tadi nak buat tu tak jadi. Saya akan cover balik malam sikit dan saya akan post kat video esok lah. Hai Syukur Haji Ahmad. Alright. Saya suka sebenarnya buat live ni dengan korang ni because of I see some changes dalam saya punya community. Bila saya keep on buat live, bila saya tunjukkan kepada orang yang I'm here, dan saya boleh bantu orang untuk turunkan berat badan. Jadi saya letakkan link WhatsApp saya. Boleh klik sekarang sekiranya korang nak dapatkan free consultation, nak dapatkan ebook secara percuma, dan insya-Allah saya akan bantu anda untuk turunkan berat badan. Okay, satu lagi nak tanya, perasan tak something different dekat saya ni compared to my previous video sebelum-sebelum ni? Saya tak pakai cap. Kenapa? Sebab nampak tak cahaya nur yang datang daripada atas tu kan. So saya pakai cap. Dia mengganggu sikit saya punya mata, lihat macam-macam dekat situ. Cahaya dekat keluar kat kepala tu yang mengganggu sikit, silau sikit kepala kan. Hai Nur Amila. Hai Atirah Johar. Okay, alright. So okay. So saya juga dekat sini saya buat fitness Q&A supaya lebih ramai lagi orang dapat menjawab soalan-soalan dia yang dia ada. So hari ni kita buat satu topik ni saya rasa macam agak menarik untuk saya ceritakan, sebab saya ni sukalah bab-bab sejarah ni. Cumanya saya tak suka sejarah Malaysia sangat masa saya belajar dulu. Tapi sejarah-sejarah lain ni insya-Allah saya suka, sebabkan saya dekat sini buku sejarah dunia lah, buku Napoleon lah, sampai Hitler lah, semua dekat situ kan. So dalam satu buku tentang
who was the super ruler of the world. Saya ingat apa nama tajuk dia, tapi it's quite a buku agak tebal juga, saya tak sempat nak baca, tapi saya belik-belik sikit, nampak interesting lah. Alright. Hai, siapa lagi dekat sini? Amaldiah, Saidah, Abdul Wahid, okay. Hatira Johar, Jamilah. Okay, saya nak berikan sikit konten lah. Saya nak bagi tahu bahawasanya saya nak membantu mereka yang ada masalah berat badan. For those yang mungkin ada masalah berat badan, tak kisahlah sama ada diri sendiri, kawan-kawan, saudara mara, parents ataupun spouse ataupun siapalah jiran ke kan, yang mungkin ada berat badan yang berlebihan, yang mungkin perlu dibuang lemak tu. Kalau dia tak tahu nak buat macam mana, suruh dia contact saya. Sebab apa? Sebab saya nak bantu mereka. Saya nak bantu mereka turunkan berat badan, dan saya nak bantu mereka mencapai satu saya nak berada dalam diorang punya fitness journey. Saya rasa macam agak menarik kalau katakan I can be part of their success story jugalah. So untuk pengetahuan korang, rakyat Malaysia terdiri daripada, kita ada 32 million of Malaysian dekat Malaysia lah. Kita ada 32 juta penduduk dekat Malaysia. The numbers tu mungkin dah naik sikit, but all in all, the average is around 32 million. Okay. Adakah korang mengetahui bahawasanya penduduk Malaysia di kalangan dewasa adalah orang yang paling obes sekali di Asia Tenggara? Dia merekodkan sebanyak 46% daripada rakyat Malaysia ni yang adult terdiri daripada golongan obes. Mari kita buat calculation sikit, boleh tak? Cuba kira-kira sikit. Kalau 32 juta penduduk terdiri dari penduduk Malaysia, katakanlah kita ambil 60% daripada 32 juta tu adalah orang dewasa. So bersamaan dengan berapa? 19.2 million. 19.2 million ataupun 19 juta rakyat Malaysia adult. Okay, adult. So kalau katakan kita ambil 46% out of 19 million tu is bersamaan dengan 11 point something juta rakyat Malaysia yang adalah terdiri di kalangan orang yang obes. 11 juta orang obes kat Malaysia ni. Risau tak kita dengar numbers tu? And this 11 juta ni could be your friend, could be your spouse, could be your adult child, your adult children kan, anak-anak lelaki, anak perempuan kita mungkin. So ada tak kita ada rasa kerisauan dekat situ kan? Jadi apa yang saya nak bantu kat sini lah, that's why saya buat live hari-hari, supaya saya dapat reach out to more people yang ada dekat luar sana untuk turunkan berat badan mereka. Saya cuba juga, that's why saya cuba reaching out to those people yang mungkin memerlukan saya punya expertise ataupun saya punya kepakaran untuk membantu mereka menurunkan berat badan. Seperti mana saya cakap tadi, itu adalah kepakaran saya, dan saya memperjuangkan kehidupan yang lebih sihat, lebih fit di kalangan kita semua, dan saya yakin dengan cara yang saya bawa ni boleh membantu anda untuk turunkan berat badan. So why not click the WhatsApp link now? Saya akan bantu anda sekarang ni dengan sebaik mungkin lah. InsyaAllah saya hanya akan kirakan berapa kalori yang korang perlukan, dan saya akan explain kalori tu apa dan sebagainya. Dan kalau mungkin ada sesiapa nak tahu tentang kalori tu apa, saya boleh briefly cerita sikit. What is kalori? Kalori tu adalah unit tenaga yang diperlukan dalam badan kita dan yang dibakar oleh diri kita kan. Jadi kalori tu adalah unit tenaga. Okay. Kalori ni boleh sama ada kita dapat melalui makanan, melalui minuman, dan daripada physical activity yang kita lakukan. Okay. Kalau katakan kita makan lebih daripada keperluan, ataupun kalau kita makan lebih daripada apa yang kita bakar, so kita akan jadi lebih gemuk. Kalau katakan kita makan kurang daripada aktiviti yang kita perlukan, jumlah kalori yang kita perlukan, maksudnya kita akan jadi lebih kurus. That is very very basic understanding kat situ. Cumanya persoalan dekat sini adalah berapakah kalori anda. Korang tak tahu mungkin. Dan juga macam mana caranya untuk kita track makanan kita, berapa kalori setiap makanan yang kita ambil tu. Itu pun mungkin kita tak tahu. Jadi sekiranya anda tak tahu ataupun sekiranya anda tak pasti, that's why saya letakkan WhatsApp link tu supaya saya dapat membantu korang yang ada masalah nak turunkan berat badan, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat benefit daripada apa yang saya share ni. Okay, clear Itulah, that's why lah saya cuba nak bantulah dekat sini.
Saya cuba nak membantu lebih ramai lagi orang untuk dapat turunkan berat badan mereka. Alright, itu adalah saya punya perjuangan. Dan saya cuba nak bantu lebih ramai lagi orang untuk turunkan berat badan mereka lah. Alright. Now, kita cakap pasal sejarah sekarang. Sejarah sekarang ni sejarah mungkin berulang. Semalam kita cakap tentang 20 suplemen. Waalaikumsalam Kak Ros. Kak Ros minta maaf saya tak dapat nak buat live tadi sebabkan saya punya internet ada masalah. Ni saya dah balik rumah sekarang ni. Saya dapatlah buat sikit-sikit benda dekat dalam ni. So insyaAllah lepas habis live saya malam ni, saya akan buat satu quick video. Besok saya akan postkan. Kalau ikutkan schedule, memang saya nak postkan esok pun. Cuma saya buat hari ni. Kenapa? Sebabkan besok petang, besok daripada pagi sampai ke malam, saya ada kursus. Dengan saya juga ada kursus lah sampai ke malam. Sampailah hari apa? Hari Ahad, sorry. Dan minggu depan masa Christmas pun saya ada kursus juga lagi daripada pagi sampai ke malam. So it will be a hectic week untuk saya, tapi I love what I do. Saya rasa macam dia memberi saya sedikit macam motivation punya, macam memberikan saya ilmu kan. Memberikan saya ilmu untuk saya membantu lebih ramai lagi orang yang ada dekat luar sana yang mungkin ter-affected dengan masalah nak turunkan berat badan. So that's why whoever yang ada masalah nak turunkan berat badan, boleh PM saya sekarang, boleh WhatsApp saya, boleh komen, boleh like. Siapa yang ada masalah nak turunkan berat badan, saya bagi free consultation dan saya bagi free ebook. Dan saya pula buat apa? Saya tolong kirakan berapa kalori yang dia perlukan. Ramai orang tak faham kalori ni apa function dia, apa function kalori ni weh. Kan? Function kalori ni simple je. Kalori ni macam berapa banyak minyak yang kita ada dekat dalam tank kereta kita. Senang cerita. So kalau katakan kita isi minyak terlalu banyak, dia akan melimpah. Cumanya macam kita ni, kalau kita makan terlalu banyak, dia tak melimpah makanan tu, dia akan simpan. So bila kita keep on bergerak, dia akan bakar sumber tenaga daripada makanan yang kita makan. Kalau kita tak cukup bergerak untuk bakar semua apa yang kita makan tu, so dia akan jadi tersimpan lagi dalam badan kita. So lebihan itulah dia akan jadikan sebagai lemak. Lebihan itulah kalau katakan kita kumpul sampai waktu satu tempoh yang sangat lama, dia akan nampaklah diri kita sebagai seorang yang obese. Tapi dia takkan jadi secara overnight. Dia akan jadi dalam tempoh berbulan-bulan, malah bertahun-tahun lah, bergantung kepada tahap kita, kesadaran kita kan, dalam seminggu, bulan yang pertama lepas tengok badan kita dekat cermin. Right, saya nak tegur sikit. Hai Nur Syakila, hai Saful Bahari, hai Anas Alias. Siapa lagi dekat sini ni? Right, hai Aminah Dirun, hai Z Nonong XD. Saya nak sebut nama tu. Hai Nur Haiti ID. Right. Okay. Now, kita nak bercakap tentang sejarah sikit. Sejarah ni sebenarnya secara brief sajalah tentang masalah orang nak turunkan berat, masalah kegemukan ni sejak dahulu kali lagi. Dia sebenarnya ada pada orang berbadan yang gemuk lah. So sebenarnya saya punya guru bagi tahu jangan guna perkataan gemuk. Jangan sesekali guna perkataan gemuk sebab ianya mungkin akan menyinggung perasaan orang dekat luar sana. Dia suruh saya tukar gunakan perkataan orang yang ada masalah berat badan. Fine, okay. Saya gunakan perkataan orang yang ada masalah berat badan lepas ni. Okay, itu yang pertama sekali adalah pada waktu yang mana satu figurin ataupun satu artifak dijumpai somewhere dekat Greek. Sekarang ni ada dekat Vienna, Austria sekarang. Artifak tu dia adalah zaman Paleolitik, zaman late Paleolitik. Dijumpai ada orang yang dah ada masalah berat badan dekat situ. Okay, let's go a bit further up, masa zaman ancient Greek pula. Ancient Greek dan ancient Egyptian. Greek dengan Egypt tu ataupun Greece dan Mesir tak jauh pun secara geografi kan. Diorang punya pakar-pakar kesihatan juga. Okay. Diorang recognize masalah obesity ni sebagai satu medical disorder, sebagai orang yang ada masalah something tentang kesihatan. So bila diorang ada masalah kesihatan ni, diorang akan suruh diorang
dia akan bagi ubat lah, tapi ubat dia bukannya ubat macam pil kurus yang kita makan tu, bukannya macam anything yang berkaitan dengan pil-pil ke benda semua. Dia suruh buat, dia suruh move more, dia suruh makan kurang sikit, dia suruh jadi lebih aktif. Itu apa yang masa tu dia suruh buat. Jadi lepas dah satu tahap tu, bila zaman berubah daripada zaman ancient Greek kepada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ni yang mana zaman Europe, zaman kat bahagian continental Europe tu mula nak bersatu padu sebagai satu nation kan. So kat situ adalah kebanyakan orang ada yang kaya, ada kasta yang kaya, ada yang kasta yang miskin lah. So yang kasta yang miskin tu, dia berbadan dia macam berbadan sador. Ataupun diorang ni dianggap sebagai slave. Kalau pernah tengok cerita Spartacus kan, cerita apa lagi, movie yang mana tahu tak Rome punya Colosseum tu, tempat tu adalah merupakan tempat orang berbunuh-bunuh sama sendiri. Dia orang punya macam slave dia orang punya hamba abdi yang dia orang macam letak setempat untuk bina bangunan apa semua, dan dia orang juga jadikan macam ayam sabungan kepada owner dia. Owner dia memang orang kaya lah. Owner dia macam pembesar-pembesar. Dia menyabungkan dengan hamba-hamba orang lain, sabungkan dia orang macam ayam. So dia orang ni mempunyai tubuh badan yang sasa. Sebabkan dia orang angkat batu lah, sebab dia construction worker, angkat batu lah apa semua kan. So badan dia orang macam sador sikit. Cumanya saya confused sebabkan dalam cerita movie Spartacus tu, badan dia orang memang betul-betul sador, macam badan The Rock punya badan kan. Tapi saya nampak, macam saya fikir macam the way they want treat, macam dia orang tak ada boleh makan sangat. So how come they can be that big? Adalah tu cerita dia kot kan. Itu just a movie. Tapi yang saya nampak, perkara yang saya nak cuba highlight kat sini, orang yang kaya pada zaman tu, yang saya boleh relatekan. Thank you Aminah Dirun, thank you for the likes, I appreciate it. Apa tu, diorang mungkin akan ada so apa tadi, apa tadi cakap tadi. So those yang ada thank you Aminah Dirun, thank you for the likes, bye. So masa zaman ancient Rome tu, golongan hamba abdi tu adalah terdiri daripada golongan orang yang kuat-kuat dan sasa-sasa. Diorang ni sebabkan diorang disabungkan sesama sendiri. Apa yang saya cuba sampaikan, diorang ni berbadan sadar dan berbadan fit. Cumanya tuan-tuan diorang ni je badan gemuk sikit. Diorang ni badan gemuk sikit sebab apa? Simply because of diorang kaya, they don't have anything to do. Kerja diorang mengarah haja. Dan dia pula golongan bangsawan, dia pula dapat duit daripada tax orang yang duduk kat situ. So macam itulah. So diorang nampak kalau dulu orang yang gemuk ni dipandang orang respect dia. Orang yang badan sadar tu, orang macam, atau badan fit tu, orang pandang dia macam pandang kau ni hamba abdi ni. Itu zaman dulu punya perspektif tentang orang gemuk dan orang yang berbadan sadar. So thank you Amirah Dirun, appreciate it. Again, saya nak skip sikit kan. Nanti kita sambung balik lepas zaman tu apa jadi. Right, saya nak tegur sikit. Hai Aminah Dirun, hai Tam In. Macam nak sebut? Hai Abni Raf Sanjani, Anita Osman, hai Mila Lan Roza, apa khabar Asman Jumantin? Hai, hello Abdul Jani, Rafsanji dan Rafsanjani. Hai Muhammad Khairul, siapa lagi dekat situ? Hai Fikri Farah, apa khabar yang ada dekat situ? Hai for those yang ada dekat sini, hai Al-Fatih Ceras BTR, hai Tuan Asrin, hai Azman Kusub, apa khabar Zack sekalian yang ada dekat situ. Alright, so kita berbalik semua tentang tadi. Lepas zaman ancient Rome tu kan, datanglah satu lagi zaman Industrial Revolution. Zaman yang mana zaman pembangunan. Zaman pembangunan, hai Syah Tarishah. Zaman pembangunan yang mana mereka start bina railroad. Diorang start bina macam bangunan yang besar-besar.
Diorang start bina macam-macam. In fact, kalau katakan kita patah balik ke zaman lebih ancient lagi, which is dalam ancient Egypt, orang-orang yang berbadan kurus kering tu lah jugalah dikira sebagai hamba. Sama juga konsep dengan masa zaman Rome, ancient Rome, sama juga dengan zaman industrial revolution, yang mana orang yang berbadan kering, berbadan tu adalah golongan-golongan worker, golongan-golongan buruh kasar yang buat kerja-kerja construction ni kan. So macam biasa bos-bos diorang semua badan gemuk lah. So masih lagi ada macam satu perception orang yang ada masalah berat badan sekarang ni, kita consider diorang adalah orang yang kaya pada zaman dulu. Zaman dulu dia consider sebagai orang ni orang kaya, orang yang ada masalah berat badan. Orang-orang yang berbadan sadar, berbadan macam Abang Ridwan, macam Abang Ridwan T dan orang-orang berbadan yang badan sadar ke, badan fit ke kan, diorang dikonsider sebagai hamba. Dan diorang dulu nampak hamba ni macam hamba lah, kau ni hamba, kau ni letak ke tepi. So lepas dah jadi macam tu, kita mungkin terbawa-bawa fikir kan, dia punya pemikiran tu terbawa-bawa sampailah ke sekarang. Cumanya zaman dulu, orang yang kaya berbadan gemuk, diorang banyak duit dan diorang senang, diorang tak perlu nak kejar anything sebenar-benarnya. Tapi zaman sekarang ni, bila dah zaman berubah daripada zaman ancient, zaman batu lah, zaman sekarang ni zaman ancient regional ancients punya cerita sejarah, zaman apa tu, revolution, renaissance lah, industrial lah, zaman apa tu, macam-macam lah zaman dekat lepas tu kan, perang dunia semua sampailah ke sekarang kan. Ada banyak dia punya breakdown zaman-zaman kat situ. Orang dah start nampak sebenarnya orang yang ada badan yang fit tu, badan yang berbadan nampak slim tu adalah orang yang sihat. Sebab orang yang mati di kalangan orang yang slim tu masa zaman ancient Rome ataupun zaman industrial revolution, develop punya waktu, zaman waktu yang masa dunia tengah nak develop masa tu kan. Orang-orang yang kurus ni selalu mati disebabkan mungkin terkena himpak dengan batu ke kan, ataupun tak cukup makan, kebuluran ke kan. Dan orang yang gemuk ni, orang yang apa benda semua, sama ada dia mati kena bunuh dengan hamba dia ke kan, ataupun mungkin sebab mati sebab penyakit jantung, kencing manis. Masa itulah zaman tu. Tapi diorang tak macam dokumentkan lah penyakit-penyakit macam tu dulu. Cumanya yang saya baca, zaman ancient Greek dan ancient Egyptian, diorang detect that is some kind of disease yang diorang nak repair kan, diorang nak perbetulkan by their own medical expert dengan cara move more, eat less. Macam itulah. So berbalik kita zaman sekarang, saya nak korang semua bergerak ke zaman tahun 2020 sekarang, which is you. Korang ada kat sini yang tengah tonton video saya. Hai Suhartini Hamzah, thank you for the likes. Hai Angah Samsuri, hai Abdul Jani Rafsanjani, hai Nur Aini, hai Iwan Mamuju. Alright, saya nak bawa korang ke zaman sekarang. Kita tahun 2020. Tahun 2020 yang mana perception manusia terhadap sesuatu dah berubah gila-gila punya. Dulu yes, zaman dulu kalau kita tengok orang, kalau kita tengok badan orang gemuk, so kita tahu dia kaya. Kalau kita tengok badan dia slim, badan dia macam fit sikit, kita tahu yang dia tu adalah hamba. So saya ni dikira sebagai hamba lah. Kalau katakan saya naik kereta Back to the Future tu zaman dahulu kala, saya ni dikira hamba. Tak tahu hamba dia suruh buat apa, sudah aku tak tahu, tak nak tahu. So point dia kat sini adalah itu zaman dulu dan zaman sekarang dia dah berubah. Orang yang ada masalah berat badan, bukannya orang lain tu mungkin akan mengata nama dia body shaming ya. Tapi orang yang ada masalah berat badan ni, dia akan ada rasa sendiri, rasa macam kurang keyakinan, rasa macam tersisih. At one point tu rasa macam terhina. Walaupun sebenarnya tak ada siapa pun kacau dia, tak ada siapa pun cakap apa-apa kat dia, tapi dia sendiri rasa macam I'm not good enough. Faham tak perasaan yang saya cuba sampaikan dekat situ? Kalau faham boleh tak tolong like sikit? Tolong like sikit ke? Hai Ryan Sufian, hai Hisham Harun. Faham tak perasaan yang saya cuba sampaikan yang ni, yang saya cuba highlightkan dekat anda korang ni semua kan? Kalau macam faham, maksud saya macam faham
what kind of feelings yang apa tu seseorang tu ada, especially for those yang ada masalah berat badan. The kind of feelings yang mana diorang rasa tersisih, rasa kind of terhina, dan rasa seolah-olah macam rasa kurang berkeyakinan basically kan. Rasa sedih disebabkan they have to choose triple or quadruple XL punya size. Sorry, apa tu, benda macam tu yang saya rasa macam kenapa kita boleh rasa macam tu dan kita still kita buat apa-apa. Alright. Macam ni saya cakap, saya kenal ramai, in fact klien-klien saya pun ramai orang yang ada masalah berat badan. Berat badan diorang 100 kilo ada, in fact lagi berat 120, 30 pun ada kan. Tapi on average dalam 80, 90 punya berat di kalangan lelaki dan di kalangan wanita. Tapi mostly wanita lah yang saya nampak kan. Wanita yang especially yang dah kahwin, yang dah ada 2 orang anak macam tu kan, dah start nampak dia punya development size yang dia tidak kehendaki. Jadi apa yang saya cuba bantu adalah, sebenarnya kita nak bantu dia bukan dari segi physical support je. Physical support tu sebenarnya saya tak dapat nak support pun, sebab it's all depends on you. Kalau katakan you nak move, you will move. Sebab every day we move, every single day kita bergerak daripada katil ke toilet, dan kita daripada toilet mungkin pergi ke dapur, pergi ke tempat kerja, dan pergi ke mana-mana lagi, kedai makan semua kan. We are all moving. Cumanya adakah pergerakan kita tu cukup untuk bakar lemak yang kita ada? Soalan pertama. Soalan kedua, adakah setiap apa yang kita makan tu bersama apa yang kita patut makan? Itu soalan nombor 2 yang kita patut tanya kita sendiri. Cukup tak apa yang kita makan? Ataupun adakah kita makan terlebih cukup? Soalan tu payah nak jawab, especially for those yang tak faham konsep kalori. So that's why saya letak nombor telefon saya kat situ, saya letak kat pin komen. Saya yakin lepas habis live ni, nombor telefon ni takkan ada, sebab saya buat watch party. Lepas habis watch party ni, habislah kisah dia. So for those yang mungkin interested nak tahu, nak faham lebih lanjut macam mana sebenarnya macam mana pengiraan kalori tu, saya akan tolong kirakan dia for free. Why? Sebabkan saya nak anda semua faham, saya nak anda semua tahu, saya nak korang semua aware berapakah keperluan kalori yang anda perlukan setiap hari. So once korang dah tahu how much kalori yang korang perlukan setiap hari, so it is very easy untuk korang makan mengikut keperluan kalori pula. So saya akan bagi satu e-book ni pula mengajar korang macam mana caranya untuk mengenal pasti makanan apa yang sesuai untuk kita makan, asalkan apa yang kita makan. Dan kalau katakan anda nak saya berikan free consultation in the sense that makanan apa yang sesuai pula untuk bantu anda turunkan berat badan. So everything has semua benda pun ada benda yang relate tau. Dia relate antara satu point ke satu point yang lain. Saya rasa macam if sekiranya anda ada masalah berat badan, like why not tekan that button, tekan that link. Alamak kan. Yes. Exactly Kak Ros. So ada orang yang ada kesedaran sebenarnya. Yeah. Ada orang yang ada kesedaran in the sense that dia faham yang apa yang patut dia buat. Macam saya tak nak sebut bangsa sebenarnya, sebab saya rasa bangsa-bangsa lain pun ada juga awareness kan. Cumanya kenapa kita tahu orang ada sikap awareness tu, tapi kenapa kita still lagi buat dono je, tapi kita tahu kita ada masalah. Orang yang paling susah sekali nak berubah ataupun orang yang paling susah sekali nak improve diri dia adalah dia tak dapat kenal pasti apa masalah diri dia sebenar-benarnya. Okay, saya bagi contoh. Sekiranya saya tak kenal pasti English kan, katakanlah bahasa Melayu saya tak bagus, saya rasa BM saya bagus, saya still lagi cakap BM, korang confused sebabkan korang rasa pun BM saya tak bagus, ataupun English saya tak bagus, bahasa saya tak elok. Ataupun nak dipendekkan cerita lagi, kalaulah
saya tak tahu main bola, katakanlah, tapi saya rasa saya tahu main bola. Orang fikir saya tak pandai main bola, tapi saya yakin saya pandai main bola. Apa jadi, orang tak nak pilih saya sebagai saya punya team. Macam tak related. Tapi the point is, kalau anda ada masalah berat badan, tapi anda deny the fact that korang ada masalah berat badan, itu adalah satu masalah yang besar. Abang Syukri, Tuan Syukri Omar, jumpa esok pakai tag yang sama, okay? Dah register dah semalam tadi. Itulah masalah orang kalau katakan dia tak apa masalah dia. Contohnya macam Kak Ros tadi, dia share ramai kawan-kawan Kak Ros berbangsa slim. Bila reunion, saya ni that health conscious. Honestly, memang ada group atau yang they train together. Macam saya ada juga train some group of Chinese lady dekat gym. Bukan saya train lah, honestly bukan saya train, tapi saya ajar dalam bentuk nutrition punya approach. Trainer saya dekat gym ajar dia macam mana cara nak exercise lebih better, move lebih bagus dekat gym. Dalam tempoh 7-8 bulan dah nampak dah kesan yang sangat-sangat power. In fact, sebenarnya kalau katakan korang just jaga makan saja, especially for those yang ada masalah berat badan, masalah obesity, kalau korang jaga makan je pun dah cukup dah, boleh bagi korang turun berat badan. Sebenarnya korang tak perlu nak pergi ria sangat, pergi gym, angkat, buat deadlift, squat, berbagai semua. It is not really important, especially for those yang overweight, yang obese. Bukan overweight dah, yang obese. Kemungkinan besar kalau dia salah move, lutut dia akan sakit, ankle sakit, belakang dia sakit kan. So we concern about that as well. Kita concern sekiranya benda tu berlaku, kemungkinan besar injury pun akan berlaku. So kita cuba avoid that kind of situation. Jadi saya punya fokus, especially for those yang benar-benar ada masalah macam obesity tahap berat yang agak tinggi. Itu yang saya cuba bantu dalam bentuk pemakanan yang bagus. Okay. Sekarang ni semua orang faham nak kurus macam mana cara dia. Semua orang tahu macam mana nak kurus. Semua orang faham nak kurus ni jangan makan nasi, jangan makan makanan berminyak, jangan minum minuman manis. Right? Itu semua orang tahu. Tapi what if kalau saya beritahu anda, korang nak turunkan berat badan kan? Saya nak beritahu sebenarnya makan McD pun boleh kurus. Macam makan McD pun boleh kurus weh. Bukan nak kencing, betul ni. Betul. Why? Sebab apa? Simply because as long as you understand calorie tu, macam mana cara it works dalam badan, insya-Allah it's very easy untuk kita relate kan dengan apa yang kita buat hari-hari. Is macam mana, satu tools lah, satu alat untuk kita kejar, untuk kita follow yang mana yang betul, mana yang salah. So again, siapa yang baru masuk, thanks for joining. Saya appreciate sangat-sangat coming in. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat for those yang memberi saya support, yang memberi saya semangat hari-hari. In fact, ada yang keep on WhatsApp saya, abang hari nak topik cerita pasal apa? Saya bersyukur sangat-sangat sebabkan ada orang yang kadang-kadang saya topik apa nak saya cakap setiap malam kan. Kadang-kadang saya pun tak ada idea nak cakap apa. Kadang-kadang last minute juga saya tengok apa cerita best lah. Ceritalah. Contohnya macam hari ni, saya cerita pasal sejarah kegemukan. Like, apa benda cerita sejarah kegemukan ni kan? Tapi saya sempatlah study sikit, search sikit kan. Supaya apa? Because I want to reaching out to you. Saya nak menyentuh jiwa korang. Setakat mana yang saya mampu buat, saya nak menyentuh jiwa korang supaya apa? Supaya setiap kali saya berada dekat sini, saya boleh sampaikan sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada korang semua. Saya yakin yang menonton video saya ni tak ada masalah berat badan, tak ada masalah berat badan lah basically kan. Tapi saya yakin ada di kawan-kawan, saudara mara, mungkin juga jiran-jiran, in fact mungkin spouse, mungkin mak bapak kita, adik-adik kita yang ada masalah berat badan. So why not kita bagi tahu kat dia, suruh dia follow saya lah. First thing first, follow saya dulu. Sebab apa? Setiap hari jam 10 malam saya akan buat live, and buat live tentang topik yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan sampai satu tahap saya nak contact anda, telefon anda, nak tahu apakah masalah yang anda hadapi hari-hari disebabkan masalah berat badan. Apa yang anda buat hari-hari dekat rumah, dekat office,
ataupun apa yang anda buat untuk anda turunkan berat badan. Dan saya akan cuba bantu macam mana saya boleh ubah sikit atau dua benda dalam korang punya live supaya anda mudah untuk turunkan berat badan. That's why itu apa yang saya cuba nak buat sebenarnya. Saya nak pastikan semua dapat berat badan yang best, sebab itu adalah apa yang saya cuba perjuangkan untuk tahun 2020 sehinggalah ke tahun 2030 and beyond. Dan insya-Allah saya ada seorang anak lelaki. InsyaAllah akan kami seorang anak lagi, dan saya akan inherit juga apa yang saya buat ni kepada mereka, supaya anak-anak saya pun akan dapat membantu yang ada masalah berat badan ni juga untuk dapat turunkan berat badan. Well, it's all about giving back to the community. Saya nak memberi sesuatu kepada community. Jadi saya share knowledge saya supaya apa yang saya tahu ni, apa yang saya boleh buat ni, ramai orang boleh dapat manfaat. So itu yang saya cuba nak buat sekarang ni. If let's say korang interested nak tahu lebih lanjut tentang apa yang saya buat, ataupun korang nak dapatkan free consultation untuk turunkan berat badan, dan saya akan bagi anda satu e-book secara percuma. Selain daripada itu, saya kirakan kalori untuk anda semuanya secara free of charge. Saya nak tanya sikit, siapa nak buat benda ni kat korang? Tak ada siapa, babe. Tak ada siapa. So, congrats kepada anda yang ada 16,000 orang yang dekat sini yang sedang menonton. Sekiranya anda berminat, anda boleh tekan WhatsApp link yang saya dah pin dekat komen tu, supaya anda dapat communicate dengan saya, supaya anda dapat kita dapat certain, saya dapat bantu anda, dan anda juga akan dapat perspektif daripada seorang yang bernama fitness trainer yang dah membantu lebih daripada 50 orang untuk turunkan berat badan. Tahun 2019 sahaja, yang dalam 50 orang ni secara average diorang dah turunkan berat badan 3 kilo seminggu, melalui kaedah yang saya ajar. Jadi sekiranya, hai Dayah Rohaizat, macam kenal. Okay. Jadi sekiranya kalau katakan anda mungkin nak tahu, mungkin korang ada few pounds to shed, ataupun beberapa kilo nak dibuang, mungkin anda boleh contact saya. Saya akan cuba bantu anda, bagi guidelines, few things macam mana caranya untuk korang buat. Dan saya pun saya pun ada saya punya assistant client juga yang saya dah bantu dia, dan alhamdulillah daripada apa yang saya ajar, diorang still boleh faham, walaupun sebenarnya topik ini adalah topik yang agak berat sebenarnya, nutrition punya part. Saya compresskan everything to make people understand. So that's why saya ada bagi contoh apa tau. Saya ada bagi contoh pasal isi minyak kereta lah. Padahal cerita pasal makanan ni, cerita isi minyak kereta lah kan, cerita isi pasal kalau duit gaji ada banyak ni, tiba-tiba dapat gaji banyak tu kan, apa jadi. Saya bagi contoh supaya anda semua senang nak faham dan senang nak relatekan dengan apa yang saya faham. Sebab kalau saya cerita apa yang saya faham secara terma-terma dia, mau termuntah saya sebut, mungkin tergeliat lidah saya. So, bagi saya bantu anda dengan cara klik WhatsApp link yang saya letak dekat pin komen tu, dan saya cuba untuk bantu anda turunkan berat badan, insya-Allah. Ramai orang yang dapat manfaat daripada saya. Saya tak buat benda ni untuk dapatkan apa ke, tapi apa yang saya buat ni secara free. Kenapa? Sebab saya nak memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang yang ada dekat luar sana yang sememangnya ada masalah berat badan. Dan saya tahu secara roughly speaking ada 12 juta rakyat Malaysia adult yang ada masalah obesity. Dan saya tak sebut lagi tadi, saya nak sebut sekarang, yang especially juga yang ada di kalangan kanak-kanak daripada 9 tahun ke 19 tahun. Mereka juga adalah golongan yang paling obese sekali, tapi nombor 2 di Asia Tenggara. Nombor 1 adalah di Brunei. So, apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini adalah we have to be so concerned dengan apa yang kita dengar kejap tadi tu. Dan saya nak memupuk rasa something yang diri kita ni, kita nak buat something lah, kita nak buat something good. Sama ada you can help me to help more people to get benefit ataupun manfaat daripada apa yang saya share, ataupun anda juga boleh membantu saya
train orang juga yang lain-lain ni untuk bantu keliling kita tu dapat turunkan berat badan. Bukan train lah, maksudnya macam tunjuk apa yang patut dibuat. Tapi untuk cara macam tu, saya kena share juga ilmu saya kepada orang lain. Jadi adalah cara dia juga, kita kena communicate. We have to communicate. Kalau katakan anda nak bantu saya untuk bantu orang lain turunkan berat badan, I will be really grateful. Pertama, dan sekiranya anda mungkin nak saya, kalau katakan nak saya bantu anda turunkan berat badan, bantu kawan-kawan anda ke, bantu saudara mara anda untuk turunkan berat badan ke, why not just tag saya, WhatsApp saya dah letak dekat link tu untuk anda semua dapat kita berkomunicate bersama-sama. Dan saya appreciate sangat-sangat semua diberikan kepada saya. Saya appreciate semua feedback yang diberikan kepada saya, semua all the nice words, and of course ada juga yang bagi saya konstruktif comments, konstruktif idea. Saya appreciate juga followers yang bagi benda tu, dan saya akan cuba from time to time. Ada juga orang tegur saya sebab saya cakap agak laju saya cakap, dan saya pun tengah berfikir how on earth saya nak cakap slow-slow ni, sebab saya cakap macam ni since kecil kot. Saya cakap slow sikit lah kan. That's why saya rasa macam saya suka reaching out kepada anda semua yang ada dekat sini, yang kemungkinan ada masalah berat badan yang saya boleh bantu dekat situ. Jadi seperti mana saya cakap tadi, saya excited nak bantu anda untuk turunkan berat badan. Kalau anda rasa macam nak saya bantu anda, ataupun kalau anda rasa anda ada masalah nak turunkan berat badan, boleh PM saya sekarang. Saya akan tolong kirakan kalori secara percuma. Tolong kirakan kalori secara percuma. Dan juga saya akan bagi e-book secara percuma. Kalau tak faham e-book tu, tak faham kalori tu, tak apa, saya telefon dan saya explain, senang cerita. So semua orang happy, saya happy, anda happy. Dan apa yang boleh bagi saya happy adalah bila anda boleh dapat turunkan berat badan. Itu saja. Jadi bagi saya peluang untuk anda dapat turunkan berat badan melalui kaedah yang saya ajar ni. Sebab dekat luar sana banyak gila orang yang buat macam ni, cumanya dia tak ajar basic punya benda yang saya nak ajar ni. Hai Azri, Muhammad Ridwan Amrizal, apa khabar? Saya nak tegur sikit lah, halang-halang. Hai Nadia Beriai, nama Abdul Jani Rafsanjani Abi Aziz. Okay, oh ya, lupa. Mungkin ada yang tak kenal saya. Saya suka nak memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Syaharudin. Anda boleh panggil saya Syah. Saya adalah seorang fitness trainer dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang ada rasa kurang keyakinan diri, masalah rasa terhina dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Astaghfirullahalazim, tergeliat lagi lidah aku. So sekiranya anda ada masalah sebegitu, PM saja saya akan cuba bantu anda, insya-Allah. Dekat WhatsApp saya takkan tergeliatnya lidah. Sebabkan dekat WhatsApp ni saya just text, mungkin jari saya tergeliat. Reply ramai orang. And then thank you juga for those yang dah PM saya, for those yang dah make WhatsApp saya. Kejap lagi saya reply. Saya minta maaf kejap. Biasa saya akan reply lepas habis live. Kejap lagi saya reply for those yang dah text. Masih banyak-banyak. Saya apa tahu, saya membantu, saya cuba bantulah, in the sense that saya cuba bantu yang mana ramai orang lagi akan dapat benefit daripada apa yang saya cakap, apa yang saya ajar. Sebab bagi saya, there is nothing important than knowledge yang kita belajar, because dengan knowledge ni lah kita boleh ubah dunia. Dunia kita boleh ubah, ni kan pula kita boleh ubah diri kita sendiri kan. Jadi saya nak ubahkan diri anda tak dapat sebenarnya. Saya hanya boleh ajar ataupun tunjuk jalan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kepakaran saya, supaya anda boleh ubah diri anda sendiri untuk turunkan berat badan. Saya tak jual spell.
Saya tak jual any macam mantra ke apa ke. So bila saya baca, ketuk kepala dengan pen, terus kurus. Tak. Cara saya very simple. Cara saya ialah ubah lifestyle. Bila kita dapat ubah lifestyle, insya-Allah lagi mudahlah kita sebenarnya untuk turunkan berat badan. Because apa? Because dengan ubah lifestyle itulah badan kita boleh gemuk. Dengan ubah lifestyle jugalah kita boleh kurus. Dengan ubah lifestyle jugalah sebenarnya kita boleh jadi sadar. Dengan ubah lifestyle jugalah kita boleh jadi slim, jadi comel dan sebagainya kan. Jadi apa tunggu lagi? Jangan buang masa, jangan teragak-ragak. Saya tak makan orang. Anda boleh klik WhatsApp link yang saya letak dekat pin komen tu. PM saya sekarang, WhatsApp saya sekarang. Saya akan cuba bantu anda turunkan berat badan. InsyaAllah saya akan cuba bantu anda. Alright. Hari ni saya tak dapat nak buat live lama-lama sangat. Sebab kenapa? Sebab saya ada komitmen kepada existing klien saya untuk ajar dia exercise yang boleh digunakan. Saya ada comel macam coach. Aduh boh, jangan macam tu boh. Aduh, aku dah cakap dah lupa dah. Ni adalah mamak ni, Amir Muhammad ni. Dah lupa nak cakap apa. So apa tadi cakap? Saya tak dapat nak buat live lama sebabkan besok saya ada kursus daripada pagi sampailah ke malam, hari Sabtu dan Ahad. Saya akan cuba juga buat live pukul 10, tapi kalau tak dapat saya minta maaf. Saya akan cuba juga buat pada jam 10 malam. Kalau tak dekat dalam kelas tu, saya pergi toilet kejap. So it's disgusting lah kan buat kat toilet. Tapi tengoklah, insyaAllah saya akan cuba recover balik pada hari-hari seterusnya. Saya nak menjawab soalan-soalan yang ditujukan kepada saya berkenaan dengan fitness dan macam mana cara yang terbaik untuk turunkan berat badan. Dan saya akan cuba bantu anda sebaik mungkin sekiranya, of course, anda membenarkan saya membantu anda. Alright, that's all for now. Thank you for watching. Di akhir ni saya nak minta maaf sekiranya ada benda yang saya cakap tu macam terkasar bahasa, ada yang saya cakap tu macam menyindir ke apa-apa ke. Tapi sumpah demi Allah, saya tak plan nak sindir siapa-siapa pun. Saya tak plan nak bagi orang sakit hati dengan saya atas whatever reason pun during saya punya live ni. Saya cuma nak bantu anda supaya anda dapat berat badan yang ideal, especially pada tahun 2020 yang nak. Saya yakin ada yang 18,000 view sekarang ni ada cita-cita nak tahun 2020. So sekiranya anda dah ada someone untuk bantu anda, that's great. Tapi sekiranya anda masih lagi blur-blur katak, tak tahu siapa nak cari, rasa macam mungkin nak tanya pada ni ke, nak tanya pada tu ke, dah jangan buang masa. Saya dah letak dah link dekat situ. Klik link tu sekarang, automatic dengan pergi ke phone saya akan reply soalan-soalan anda dengan sebaik mungkin, especially kalau soalan tu soalan yang korang segan nak tanya dekat dalam live ni. Sebab dalam live ni ada 21,000 dah sekarang yang orang yang tengah tengok. Mungkin segan lah kot kan, but that's fine. Saya letak WhatsApp link tu, korang boleh klik WhatsApp link tu dan korang boleh direct kepada saya dan boleh tanya any question that you need untuk turunkan berat badan. Macam best tak? Dah lah boleh dapat free consultation, dapat pula ebook 12 tips cara nak turunkan berat badan dalam tempoh 7 hari. Itu pun saya bagi free. Apa lagi saya bagi free? Saya tolong kirakan pula how much calorie yang korang perlukan dalam sehari. Why? Supaya anda dapat turunkan berat badan dengan sebaik mungkin, pertama, dan korang boleh enjoy makanan yang korang suka, kedua, dan ketiga, korang takkan rasa lemau. Bila korang buat diet yang pelik-pelik ni, korang rasa lemau. Yang ni tak, sebabkan korang tak rasa lemau, korang rasa macam energetic lagi. So itulah point saya sekarang ni. I just want to say thank you for still being here dekat dalam live saya ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya, dan saya doakan anda juga semua benda yang anda nak buat esok akan dapat keberkatan Allah SWT hendaknya. Okay, itu saja apa saya cakap. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.